Jadi Datuk, bila Datuk terangkan begitu, saya mudah faham. Tetapi agaknya masyarakat tengok tol ni, dia hanya tengok daripada satu sudut, iaitu kadar tol yang dia nak kena bayar. Ada masa naik. Dan kadang-kadang mengikut perjanjian tu memang kena naik, tapi dia tak tahu. Mungkin selepas ini, mungkin ada baik agaknya kalau kementerian dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab yang lain bagi penjelasan macam mana yang tol ini kadang-kadang tidak dapat dielakkan, mesti naik. Apakah dalam perancangan yang ada di kementerian, apakah akan ada satu sesi penjelasan begitu supaya orang ramai boleh faham tol ini benda yang perlu dan ada kos yang perlu ditanggung bersama antara pengguna dan pelabur? Seperti mana saya katakan tadilah, kita kena melihat pada peimbangan. Satu, keperluan negara, dari segi kewangan negara, kedudukan kewangan negara, kedudukan ekonomi negara, dan juga pada masa sama kita kena ingat bahawa lebuh raya ini adalah salah satu cara untuk kita mengembangkan ekonomi negara kita. Dengan adanya projek-projek yang dibiayai melalui pinjaman dan juga melalui swasta ini, ianya akan sudah pasti memberi kepada pertumbuhan negara kita. Ini salah satu yang patut kita lihat. Tapi memang benar, mungkin kelemahan kita ialah tidak memberi penjelasan secukupnya pada rakyat. Dan insya-Allah kita akan dari masa ke semasa akan memberi penjelasan supaya akhirnya apa yang kita lakukan ialah pertama kepentingan negara kita. Kalau negara kita kukuh dari segi ekonomi, barulah negara akan dapat membantu rakyat dengan pembangunan seterusnya, dengan peluang pekerjaan dan sebagainya. Ini yang insya-Allah kita akan lakukan secara berterusan. Okey Datuk, ada dua tol ni, dua konsep tol lah. Tol Lebuh Raya yang umpamanya daripada Johor terus sampai ke Bukit Kayu Hitam. Kemudian ada juga tol yang di pusat bandar. Jadi macam mana nak kita membezakan tol mana yang patut naik dan tol mana yang tak patut naik? Kalau nak dibezakan, pertamanya kita apa pun kita lakukan, kita mesti tertakluk kepada perjanjian. Perjanjian amat penting untuk kita pegang. Sebab perjanjian kalau kita tidak ikuti, maka integriti kerajaan itu sendiri akan dipersoalkan. Maka pelabur tidak akan menghormati kerajaan dan kerajaan akan terdedah kepada tindakan perundangan. Dan ini amat penting untuk kita melihat kembali kepada perjanjian. Naik atau tidak, akhirnya akan dikemukakan kepada kerajaan untuk kita nilai kembali. Sebab ada mekanisme dan perjanjian menentukan boleh naik atau tak boleh naik. Memang secara asalnya ada 3, 5 dan 7 tahun akan direview. Tapi kita melihat balik kepada kedudukan yang saya katakan tadi, kedudukan ekonomi dan kedudukan kewangan negara kita, dan juga pada kedudukan semasa dari segi sudut rakyat. Dan perimbangan ini harus kita nilaikan. Dan kalau kita melihat sejarah yang lepas, ambillah Plus Highway. Plus Highway kalau ikut ada kenaikan, kadar kenaikan. Tapi dah berapa kali kita berbincang dengan syarikat Plus itu sendiri. Dan hasil pembincangan, maka berlakulah penstrukturan semula di mana kadar kenaikan itu diturunkan. Daripada dulu, sepatut kadar kenaikannya dinaikkan pada peratus tertentu. Sebab dia kaedah Highway Plus ini dia dikatakan kaedah lebuh raya tertutup. Jadi dia berdasarkan berapa kilometer, berapa sen, berapa persen 1 kilometer. Tapi sebabkan dulu pada masa awal tinggi, tapi setelah kita buat perundingan akhirnya diturun dan sampai sekarang tidak dinaikkan. Tapi Plus kalau ikut hanya akan dinaikkan setelah penstrukturan semula pada tahun 2016. Jadi ini salah satu inisiatif kita lakukan untuk rakyat, bukan sebab pilihan raya ke ada by election, tidak. Ini lebih kepada mementingkan melihat kepada kedudukan negara kita dari segi ekonomi, kewangan dan juga kepentingan rakyat itu sendiri. Okey Datuk, kita berhenti di sini untuk segmen yang pertama. Selepas ini saya nak Datuk huraikan lagi tentang konsesi tol tadi. Kita berhenti sebentar. Okey, terima kasih. Kita masih lagi dalam soal jawab. Tetamu saya Wabi Fadilah daripada Kementerian Kejaraya. Datuk, tadi nak tanya, Datuk cakap pasal company ataupun syarikat yang buat
tol ni, yang buat lebuh raya ni, dia kena ada beban yang dia kena tanggung. Saya difahamkan, bukan semuanya syarikat ni beruntung kan? Walaupun hari-hari dia kutip duit. Memangnya dari segi persepsi, khususnya di Lembah Kelang, orang melihat bahawa kesakan di lebuh raya, jadi orang menganggarkan bahawa semua syarikat-syarikat konsesi ini akan mendapat keuntungan. Tapi melihat pada fakta dan audit yang telah dilaksanakan oleh lembaga lebuh raya, sebenarnya tidak semua yang dapat keuntungan. Malahan ada syarikat konsesi yang mengalami kerugian. Sebab itulah kalau kita melihat kepada perundingan, banyak perkara yang kita kena lihat. Sebab tol itu bila modelnya dulu dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran trafik. Bila anggaran trafik itu akan meletakkan apakah anggaran pendapatan. Ada yang melebihi, tapi tak semua yang melebihi. Kebanyakannya mungkin ada masa melebihi, tapi kalau secara purata tidak banyak yang melebihi daripada anggaran dulu. Itu yang kita lihat daripada audit yang telah dilakukan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Tapi pada masa yang sama, kita kena melihat bahawa kadar kutipan tol itu digunakan untuk banyak perkara. Pertama, untuk kos operasi. Kedua, untuk kos penyelenggaraan. Ketiga, banyak lagi lah yang paksa dilaksanakan yang termaktub dalam perjanjian dan di luar perjanjian. Misalnya Lebuh Raya Utara Selatan Plus. Kalau kita melihat di kawasan Damansara misalnya, sekarang ni di NKVE, yang kawasan di Subang dan juga di kawasan Negeri Sembilan terpaksa diperbesarkan sebab tidak dapat menampung keperluan sekarang ini. Dan itu dilakukan dan dilaksanakan dan ditanggung sendiri oleh syarikat konsesi walaupun tak termaktub dalam perjanjian. Dan bila kita berunding, mereka penuhi hasrat kerajaan untuk memberi keselesaan kepada rakyat. Dan sebab itu, dalam konteks perjanjian itu, ada dirundingkan bahawa kalau tol tidak dibayar, misalnya kalau kita tangguhkan tol, dan siapa nak bayar? Kita nak bantu rakyat. Sebab rakyat sekarang ini berhadapan dengan bebanan misalnya. Jadi kerajaan misalnya untuk 14 highway itu tadi, 2008 dah tak ada dikenakan tol sebab kerajaan terpaksalah membayar bagi pihak rakyat. Kalau kita nak katakan pampasan, bukanlah pampasan, tapi sebenarnya tanggungan kerajaan untuk memastikan bahawa syarikat konsesi ini bila dibayar oleh kerajaan di bawah perjanjian bagi pihak rakyat, syarikat konsesi akan dapat meneruskan operasi. Pertama untuk menyelenggara, kedua untuk membayar bank. Dan ini semuanya termaktub dalam perjanjian sebab bank pun bila syarikat konsesi nak buat, dia kena ambil pinjaman. Dan bila dia ambil pinjaman, dia kena bayar balik. Dan siapa nak bayar kalau tol dah tak bayar? Jadi inilah kerajaan membayar bagi pihak rakyat sebenarnya. Datuk, bila kita tengok lebuh raya ni, kadang-kadang daripada Johor Bahru ke Bukit Kayu Hitam tu ada banyak R&R dia. Bila musim cuti ataupun kalau kita dapat hujung minggu yang panjang, R&R ni dah tak cukup, Datuk. Dan sudah ada permintaan besar bahawa patut diadakan lebih banyak R&R untuk memudahkan orang. Kadang-kadang bila nak berhenti buang air tu, Datuk, masalah besar, Datuk. Memang bila berlaku musim tertentu, khususnya sama ada cuti ataupun musim festival perayaan, ramailah pengguna menggunakan lebuh raya. Apa saja kita sediakan sebab pertambahan yang mendadak sudah pasti tak cukup. Tapi di peringkat lembaga lebuh raya, dia dah setiap kali festival dia akan pastikan bahawa syarikat konsesi akan menyediakan kemudahan tambahan. Misalnya tandas bergerak disediakan. Dan sudah pasti kalau kajian trafik ini bertambah dan sebagainya, maka mereka kenalah tambahkan kemudahan-kemudahan R&R dibuka. Sebab itu kalau sepanjang lebuh raya Utara Selatan itu banyak tanah kosong. Memang di-reserve sama ada untuk pembesaran lebuh raya tersebut dan juga menyediakan kemudahan dari segi perkhidmatan termasuk R&R, tempat persinggahan dan sebagainya. Apa itu disediakan. Datuk, bila kerajaan mengeluarkan duit untuk membantu syarikat tol ini tadi, kalau tak silap saya 400 juta ya, apakah ada syarat-syarat yang dikenakan kepada syarikat tol ini? Sebenarnya kalau kita melihat, kita memang di peringkat kementerian dah disediakan bajet. Sebab kita menganggarkan sama ada diputus ataupun tidak, diizin dibenarkan kenaikan ataupun tidak. Sebab bajet itu dah tersedia untuk 2014 dan 2015.
Tapi pada masa sama, bila kita katakan bajet, itu lebih kepada untuk tujuan pentadbiran. Tidak semestinya kita bayar banyak tersebut. Sebab kita akan melakukan perundingan dengan syarikat konsesi. Ada mungkin syarikat konsesi yang bersetuju. Dia tak perlu duit. Dia setuju dengan kaedah lain untuk dipanjangkan tempoh sebagaimana kita lakukan penstrukturan Lebuh Raya Utara Selatan dulu. Maka mungkin tiada bayaran yang perlu dilaksanakan, tapi tempoh dilanjutkan. Ataupun banyaklah kaedah-kaedah lain yang perlu kita laksanakan berdasarkan pengalaman yang lepas. Tapi apa pun kita kena berbincang, mengikut dan tertakluk kepada prasyarat yang terkandung dalam perjanjian. Apa pun kita kena melihat, yang saya katakan tadi, saya ingin ulang, bahawa apa pun kita buat, kita meletakkan keutamaan kepada kepentingan negara. Kedua, untuk memberi keselesaan, bagaimana kerajaan boleh mengimbangi di antara kepayahan rakyat ini. Pada masa yang sama, kita tidak membebankan rakyat tidak menggunakan tol. Sebab kalau kita bayar 400 ni, rakyat di luar sana pun yang tidak menggunakan tol, khususnya Sabah Sarawak, akan marah. Ini duit pembangunan saya ni, dia kata. Dia pun nak jalan, tapi diguna untuk memudahkan orang yang sudah ada keselesaan menggunakan lebuh raya. Jadi inilah peimbangan yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan, mengambil kira keseluruhan pandangan rakyat. Dan sebab itu kita kena mengadakan kaedah perundingan. Dan kerajaan sentiasa sedar bahawa kepentingan negara diletakkan di hadapan, pada masa sama diimbangi dengan keperluan rakyat, dan kita kena buat keputusan yang menang-menang untuk semua pihak. Apakah Datuk sekarang sudah pun bermula mengadakan perbincangan dengan syarikat-syarikat yang mendapat konsesi tol itu? Dan kalau sudah, setakat ini, apakah agaknya perkembangan? Kita sudah pun berjumpa dengan persatuan. Sebab syarikat konsesi ada persatuan. Dan melalui persatuan ini kita sudah kemukakan hasrat dan keputusan kerajaan. Dan insya-Allah Isnin depan bersama dengan Datuk Seri Wahid daripada EPU, kita akan berjumpa dengan kesemua syarikat konsesi, iaitu 29 syarikat konsesi, untuk kita memulakan perundingan. Tapi perundingan tidak akan dapat selesai dengan cepat. Sebab ianya banyak perkara yang kita perlu lihat. Bukan saja dari segi konteks perjanjian, bukan saja dari segi konteks kerajaan, tapi pada masa sama syarikat konsesi pun tertakluk dengan bank pemberi pinjaman. Dan perkara ini perlu kita perincikan, dan sebab itu ianya akan mengambil masa. Tapi kita mengharapkan kita akan dapat persetujuan dalam beberapa perkara, dan insya-Allah kita akan maklumkan kabinet, dan kabinet akan buat keputusan, dan kita akan maklumkan pada rakyat kita apa-apa keputusan daripada perundingan tersebut.